A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara fillah yang kasih sekalian, selamat malam, Lailatun Sa'idah. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada saudara-saudara yang ada bersama dengan saya pada malam ini. Apa kabar semua? Saya berharap semua sentiasa dalam keadaan limpah kurnia Allah, kesehatan yang baik, perlindungan dan tercegah daripada wabak penyakit yang sedang melanda dunia sekarang. Sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban pada saudara-saudara yang bergabung dengan saya pada malam ini. Sesi kita apa dia? InsyaAllah melanjutkan sesi pertama kita semalam, iaitu sesi bicara buku, bicara santai. Sesi apa kita ni? Bicara buku, bicara santai. InsyaAllah buku yang akan kita ketengahkan pada kali ini adalah buku yang bertajuk Al-Hubbu fil Quranil Karim, iaitu buku yang berkaitan dengan Al-Quran, iaitu tajuknya betul adalah Al-Hubbu fil Quranil Karim, iaitu cinta kasih dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, insyaAllah kita akan bincangkan buku ini. Tuan-puan nampak ke? Nampak hijau pula dia. Okey. Baik, buku ini ada saya share dalam profil saya. Baik, saudara fillah dikasih sekalian, siapa yang ada bersama saya pada malam ini boleh komen sikit. Siapa yang ada sama dengan saya? Sekarang saya nampak ada 7 orang yang bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan memulai betul-betul pada pukul 10 insyaAllah. Mudah-mudahan makin lama makin ramai yang dapat bergabung dengan kita pada malam ini, iaitu pada program kita Bicara Buku, Bicara Santai. Kita santai-santai saja. Buku yang akan kita pegang adalah iaitu buku karangan Dr. Yasin Muhammad Yahya, berkaitan dengan Al-Hubbu fil Quranil Karim, cinta kasih di dalam Al-Quranul Karim. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung kepada saudara-saudara yang sudah bersama dengan saya. Boleh komen sikit. Apa kabar semua? Saya nak tanya, apa tajuk buku yang akan kita bincangkan pada malam ini? Apa tajuk dia? Iaitu Al-Hubbu fil Quranil Karim. Selamat bergabung kepada kawan-kawan yang ada. Kak Z, apa khabar Kak Z? Kak Z di Bangsa, Masya-Allah, sihat insya-Allah Kak Z, Dan juga Kak Rahimah Osman, Kak Rahimah, Masya-Allah. Beliau ni begitu semangat menuntut ilmu. Masya-Allah. Muhibbina minal muhibbina lil ilm, di antara orang-orang yang mencintai ilmu. Semoga kekal sampai ke akhir hayat sehingga sentiasa dalam hidayah dan petunjuk Allah insya-Allah. Selamat bergabung pada saudara-saudara yang masih pertama kali bersama dalam live dengan saya. Dan ketahuilah live bedah buku ini baru kali kedua. Kali pertama semalam bincangkan, siapa ingat buku apa yang kita bincangkan semalam? Iaitu Al-Jalisu As-Salih
wal jalisus su. Apa arti dia? Sahabat yang soleh dan sahabat yang buruk. Sahabat yang baik dan sahabat yang buruk. Baik, saudara fillah yang dikasih sekalian. Alhamdulillah bersama kita ada 16 orang. Ya. Mudah-mudahan kita pada hari ini makin lebih ramai lagi insyaAllah. Kita santai saja ya. Sambil-sambil kita membincangkan buku dan kita akan bersantai. Mungkin bersilaturahim ya. Masya Allah. Kak Z, apa khabar cucu? Kak Z ni begitu sayang kepada cucu dia. Tak silap nama dia Luk-Luk. InsyaAllah. Mudah-mudahan cucu Kak Z dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Makin comel. InsyaAllah. Baik, saudara fillah yang kasih sekalian, kita sudah pukul 10 malam. Saya targetkan sebenarnya kita kalau boleh dalam setengah jam dan maksimum dalam 45 minit. Maka oleh itu saya akan mulai saja perbincangan kita pada malam ini, iaitu perbincangan tentang buku Al-Hubbu fil Quranil Karim. Karangan iaitu Dr. Yasin Muhammad Yahya. Dr. Yasin Muhammad Yahya ini berdasarkan biodatanya lahir pada tahun beliau sebenarnya adalah seorang bekas askar polis khirij kuliah syurtah di Mesir Beliau pernah belajar pada fakulti polis di Mesir dan dapat keputusan yang cemerlang bitafawuq. Kemudian beliau tidak hanya setakat belajar polis, tetapi beliau antara orang yang semangat menuntut ilmu sehingga beliau menyambung kuliah beliau, pembelajaran beliau untuk meraih degree dalam bidang hak asasi al-huquq dan selepas itu beliau sambung master lagi belajar master bidang kanun perundangan kemudian belajar diplom. Ini juga adalah sebenarnya peringkat master juga di Mesir. Bahagian bahasa linguistik. Masya Allah. Beliau ni dan kemudian beliau juga belajar dalam ilmu manajemen Mahad Idarah Amah. Idarah Amah maknanya adalah public management Masya Allah. Dan kemudian tak cukup itu, dia belajar master lagi. Maknanya beliau ni mempunyai banyak master MA di bidang apa lagi? Dia ambil syariah pula. Dalam bidang fiqhul muqaran fiqh perbandingan. Dan kemudian dia lanjutkan pada bidang PhD juga. Dalam bidang apa dia? Iaitu bidang kanun ataupun perundangan. Hubungan perundangan konvensional dengan syariah. Beliau belajar itu. Ini Dr. Yasin Muhammad Yahya yang menulis buku yang ada pada perbincangan kita kali ini. Jadi beliau karena lebih cenderung kepada ilmu, maka bidang kepolisian tersebut dia tinggalkan dan dia masuk dalam bidang akademik sehingga beliau menjabat beberapa jawatan penting di universiti dan beliau tidak lupa untuk menulis dan beliau mempunyai beberapa buku dan di antaranya adalah buku yang kita pegang sekarang ini, iaitu tajuk dia apa? Al-Hubbu fil Quranil Karim, iaitu cinta dalam Al-Quranil Karim. Buku tidak tebal tuan-puan, tipis. Sengaja saya
hadirkan buku-buku yang tipis, yang mana dengan itu saya boleh baca ya dengan pantas dan cepat, dan sehingga saya sempat untuk mengkongsikannya kepada kita semua. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, Dr. Yasin Muhammad Yahya, di antara perkara yang dia sentuh pada permulaan adalah landasan kepada penulisannya ini, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 24. Itu pentingnya satu kenyataan yang jelas daripada seseorang tentang penisbahan cinta kasihnya itu kepada siapa. Mesti jelas. Dia kata adalah wala kita. Ataupun loyalty kita nyatakan kepada siapa. Ini penting. Kita jelas bahawa kita pasti ada perasaan cinta ini. Sebagaimana beliau tulis pada bahagian awal, yang mana beliau kata bahawa cinta adalah perasaan fitrah. Gharizatun fitri. Gharizatun fitriyah auda'aha Allahu azza wa jalla fi qalbil insan. Ia merupakan insting semula jadi, perasaan semula jadi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, letakkan pada hati setiap manusia. Semenjak bila? Mundu ayyujada ala qaidil hayat. Semenjak dia mula hidup. Maka bermula daripada mana? Mundu tifl. Semenjak dia kanak-kanak. Maka dia melekat dengan ibunya. Maka cinta kasihnya itu melekat dengan ibu dia. Apabila dia mulai membesar sedikit, dapat membezakan orang. Pada kadang-kadang pada peringkat awal tersebut memang dia sayang mak dia, tetapi dia boleh masuk pergi dengan orang lain. Dia tak bezakan orang lagi. Seperti anak-anak kita kan. Umur setahun dia tak boleh bezakan orang lagi, dia boleh digendong ataupun didukung oleh siapapun juga. Tapi ketika dah masuk satu peringkat, dia boleh membezakan orang. Di antaranya adalah dibezakan juga antara mak dengan ayahnya. Maka pada masa itu dia kenal ayah dia. Maka cintanya bertambah. Dari cinta ibu kepada cinta ayah pula. Dia kenal ayah dia, dia sayangi ayah dia. Melekat dengan ayah dia pula. Kadang-kadang bertemu ibu dengan ayah, ada masanya cintanya kepada ibu dia lebih, dia melekat dengan ibu dia. Kadang-kadang cinta ibu lebih kepada ayah dia, maka dia melekat dengan ayahnya. Tuan-puan, berkembang lagi. Semakin banyak yang dikenal oleh manusia, semakin bertambah cabang cinta dia. Kasih sayang dia. Kalau tadi pada ibu dan ayahnya, mungkin dia kenal kakak, adik dia. Maka dia sayang kepada kakak dia, sayang pada adik dia, sayang kepada abang dia. Bertambah lagi. Ketahuilah ini akan makin bertambah apabila semakin bertambah orang yang dia kenal. Kenal anti dia, mak saudara dia kan. Maka bertambahlah cintanya kepada yang lain pula. Dan secara asasnya pertambahan cintanya itu tak akan mengurangi cintanya kepada ibu bapa dia tadi tu. Cintanya kepada mak ataupun abang kakak dia tadi. Masing-masing ada peruntukan sendiri. So, saudara fillah yang dikasih, cinta boleh bertambah. Cinta boleh berkembang. Kemudian kita ketahui, mula kenal pula dengan kawan-kawan, kan? Dia mula jatuh cinta dengan orang lain pula, kan? Mungkin kawan perempuan dia ataupun kawan dia sendiri, sesama dia kenal, maka dia mula melabuhkan cintanya kepada selain yang dia kenal sebelum ini. Bertambah kenal dia lagi, dengan mungkin adalah akan menjadi kekasih dia pula, kan? Yang akhirnya kahwin pula. Dia luaskan cintanya kepada pasangannya. Nanti dapat anak, kasih sayangnya kepada anak pula. Dan secara asasnya,
cintanya kepada yang sebelum-sebelum ini, dia ada bahagian sendiri. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, cinta manusia terus berkembang. Dan kata kuncinya adalah kenal. Semakin kita kenal, maka semakin bertambah cinta kita. Maka orang kata kan, dari mata jatuh ke hati, ya kan? Tak kenal maka tak sayang. So demikian memang. Ya. Dan ketahuilah tuan-puan dan kasih sekalian, di antara sebanyak-banyak cinta tersebut, jangan lupa cinta Allah dan Rasulnya adalah cinta tahap tinggi. Ya. Cinta level tinggi. Ya. Dan ketahuilah saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita tak akan sampai kepada darjat cinta yang sebenarnya apabila kita tak kenal Allah dan tak kenal Rasulnya. Itu dalam bahasa agama kita namakan apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Apabila kita tak kenal Allah, tak kenal Rasul, maka kita tak akan merasakan patutnya kita mencintai Allah dan Rasul itu. Ya. Maka penulis di sini tuan-puan dan kasih sekalian berusaha mengajak kita untuk sampai kepada cinta yang tahap tinggi ini. Cinta kepada selain itu bermacam-macam. Bukan hanya dengan orang kadang-kadang. Cinta dengan benda pun boleh juga. Sehingga Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ya kan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah ya kan. Manusia ini banyak yang boleh menarik cinta dia tadi itu. Ya. Mengheret, mengganggu cintanya tersebut sehingga teralih kepada yang sepatutnya. Dan ketahuilah saudara fillah, cinta Allah perlu diusahakan. Ialah ikhtiari. Dia ada sesuatu yang ikhtiar. Kita mesti usahakan. Secara asasnya kita sendiri manusia, ya, diberi juga nama dia tuan-puan dan sekalian, ya, ilham fitrah ataupun hidayah fitriyah yang meyakini bahawasanya ada kekuatan hebat ya di luar sana yang perlu kita labuhkan cinta kasih kita kepadanya. Ya. Namun sayang antara manusia yang ada yang tersilap langkah ya dalam menentukan kasih sayang dan cintanya tersebut. Dia labuhkan pada sesuatu yang tak patutnya. Maka oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, melabuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya merupakan satu peringkat yang sangat tinggi. Jelaslah untuk mendapatkan cinta yang sangat tinggi ini kita perlu usaha. Sebagaimana kita membaca kisah-kisah romantis kan. Kisah-kisah percintaan di antara manusia. Ya. Kadang-kadang untuk mendapatkan cinta orang yang dikasihi dia terpaksa. Gunung tinggi kan ku daki gitu. Lautan luas akan ku seberangi. Ya. Itu dia demi cinta ya kan. Sebab dia merasa bahawa itu sangat bernilai dan berharga baginya. Tapi ketahuilah saudara fillah yang kasih sekalian, siapa yang kenal Allah dan Rasulnya, Masya Allah, seperti itu juga akan dilakukan. Ya, gunung tinggi akan kudaki, dia kata, lautan luas akan kuseberangi. Apapun yang diinginkan oleh kekasihku ini, aku akan buat. Ya. Maka, saudara fillah yang kasih sekalian, cinta yang kepada Allah dan Rasul ini menyebabkan kita berusaha untuk meraih cinta Allah. Maka di antara yang dikemukakan oleh penulis di sini, iaitu siapa dia? Dr. Yasin Muhammad Yahya. Ya. Ya. Kata beliau, memetik hadis
yang diriwayatkan oleh hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari Ibnu Abbas, yang Rasulullah SAW pernah berkata, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah karena nikmat yang diberikan kepadamu. Di antara yang boleh kita merasakan cinta kita pada Allah adalah kita ingat nikmatnya. Dalam perkongsian tadabbur surah An-Nahl, di antara yang mengikutinya, kita dalam tadabbur itu kita rasakan betul betapa nikmat Allah yang begitu hebat pada kita, kan? Yang menyebabkan kita rasa memang mau tak mahu hidup kita, mati kita, ibadah kita, solat kita, puasa kita memang layak untuk dia je. Untuk siapa dia? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu betapa banyak nikmat Allah. Maka mukmin sejati adalah mukmin yang merasakan limpah ruah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, yang menyebabkan lahirnya syukur dan menyebabkan lahirnya rasa cinta dan kasih kepada Allah. Ya Allah, ya, coba bayangkan tuan-puan dan saya, kita sayang ibu bapa kita sebab apa? Sebab dia yang melahirkan kita, kan, yang membesarkan kita. Tapi cuba tuan-puan lihat, kita perlu cinta Allah sebab apa dia? Dia yang memberi kepada kita kehidupan. Dia yang memberi kepada kita ibu bapa. Dia yang memberi kepada kita dunia, langit dan segala isinya. Kenapa kita tidak mempersembahkan cinta kita kepadanya? Maka ketahuilah cinta kita kepada Allah dengan mengenal nikmatnya dan bersyukur kepadanya dan mengetahui setiap detik, setiap saat, setiap pergerakan kita tak pernah putus daripada nikmat Allah yang merupakan manifestasi daripada cinta Allah pada kita. Allah hadirkan kita ke bumi ini, ke dunia ini, dia merupakan lambang cinta Allah. Ya. Mungkin saja kita tak ada, kan? Tapi Allah adakan kita. Maka Allah dalam surah apa? Surah Al-Insan, kan? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah datang pada satu masa kepada manusia yang mana dia tak pernah diadakan lagi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala adakan, wujudkan dia. Wujud karena apa? Karena cinta kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, segala yang ada dalam kehidupan kita ini merupakan hasil daripada rahmat Allah. Bahkan kasih sayang yang ditempatkan Allah ke dalam hati ibu bapa kita, it's come from Allah. Ya. Dan rasa kasih kita pun kepada sesuatu yang ada di sekeliling kita, itu pun anugerah Allah, Allah bagi ke kita. Maka dengan itu kita mencintai anak-anak kita, kita mencintai adik-beradik kita, kita mencintai ibu bapa kita, kita mencintai pasangan kita. Where does this come from? Where does it come from? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah karena nikmat yang melimpah ruah diberikan kepadamu. Dan apa kata Rasulullah? Wa ahibbuni li hubbillah. Sayangi aku sebab engkau sayang Allah. Jadi sayang kita kepada Allah sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita manusia yang penuh kasih sayang, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia rahmatan lil alamin. Manusia yang begitu limpah ruah kasih sayangnya, sehingga bukan hanya kepada manusia limpah kasih sayangnya, tapi juga pada apa? Pada alam yang ada di sekeliling ini. Ini manifestasi daripada betul daripada cinta
Allah dan cinta Rasulullah SAW. So, Rasulullah tidak berhenti setakat itu. Kata beliau lagi, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Sayangi jugalah keluargaku kerana cintamu padaku. Ya. Maka sebagaimana kita ketahui, kalau kita mencintai seseorang, maka kita cinta yang lain, ya kan? Kita cinta isteri kita, cintalah adik-beradik dia, cinta sayanglah, iaitu ibu bapa dia juga. Dia suka kucing, terpaksalah suka kucing juga, kan? Walaupun pada awalnya kita tak minat dengan kucing, tapi karena sayang kita, kita sayang. Tapi tuan-tuan dan sekalian, sayang kita kepada Rasulullah SAW, sayang kita kepada keluarga Rasulullah SAW sebagai satu kasih sayang yang dianjurkan dalam Islam. Baik, saudara fillah yang kasih sekalian. Ini dia yang disebutkan oleh Ustaz Dr. Yasin Muhammad Yahya, tentang landasan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada ahli baitinya. Tapi jangan tuan-puan salah faham juga. Jangan salah mencintai Rasulullah SAW dengan cara orang Syiah pula. Jangan. Kita ahli sunnah wal jamaah mempunyai cara tersendiri dalam mengungkapkan cinta kasih kita kepada baginda Rasulullah SAW dan ahli keluarganya. Secara filah yang kasih sekalian, di antara yang perlu kita ketahui apabila kita ingin meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala adalah iaitu mengenal siapa yang dicintai oleh Allah. Dengan berusaha menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kita akan termasuk orang-orang yang akan mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian, di dalam Al-Quran ada 8 golongan yang dicintai Allah, dan dia disebutkan dengan jelas, sarih, dengan terang. Saudara fillah, saya jadi macam serius pula tuan-puan dan sekalian. Ini adakah perkongsian kita malam ini menarik? Kalau menarik saya sambung, kalau tak menarik kita cukupkan sebab dah pukul 10:23 dalam jam saya ni. Alhamdulillah kita pada malam ini ada 50 orang dan saya berharap 50 orang ini dapat manfaat daripada perkongsian saya ni. Baik, saya nak minta tuan-puan komen dari mana bermulanya kesedaran cinta kita kepada Allah dan kesedaran cinta kita kepada Rasul dan ahli bait dan keluarganya. Boleh tuan-puan tulis komen. Terima kasih kepada dah banyak komen ke? Saya tak nampak komen. Masya Allah, Kak Rahimah, Kak Mariani, saya tak perasan tadi. Alhamdulillah. Kak Wan, Kak Z, menarik. Alhamdulillah. Kak Tasmiati, menarik Ustaz. Teruskan Ustaz. Haji Basyah, insyaAllah Haji Basyah ada bersama kita. Masya Allah, ini kawan saya, Nur Iskandar alias, Kak Latifah Karim, menarik. Alhamdulillah. Kak Nuraini, Masya Allah. Baik. Kak Nabila, ahlan wa sahlan. Selamat bergabung pada semua. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Selamat malam. Saya tak dapat sebutkan nama semua. Mungkin juga dengan Kak Zakiyah Muhammad Amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban dalam perkongsian kita malam ini. Tuan Haji Yaakob, Kak Mariam Ernest, Masya Allah ada. Alhamdulillah terbaik. Jazakillah khairan kathiran. Maju Ustaz. Baik, insyaAllah. Jadi tuan-puan kasih sekalian, landasan kita kepada cinta Allah adalah sebab kita kenal Allah. Ingat, punca sesuatu kita cintai, hati kita terikat dengan sesuatu dengan apa yang kita kenal. Maka semakin kita mengenal Allah, semakin kita rasa hidup kita ini memang hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Asma Harun, baru
nak masuk mood bicara buku ni Kak Z. Sepatutnya time tidur ni perkongsian Ustaz nampaknya mata saya terbuka luas. Alhamdulillah Kak Z Alhamdulillah. Jadi tuan-puan dan kasih sekalian, ketahuilah, maka ulama mengajar kita tuan-puan dan kasih sekalian, awaluddin ma'rifatullah, ya. Perkara pertama yang asas dalam agama ini adalah mengenal Allah. Sebab dengan mengenal Allah ini, maka kita akan merasa kita memang perlu memperhambakan diri kepadanya. Ya. Maka ulama mengatakan mengenal Allah dengan dua cara. Pertama adalah mengenal Allah melalui asma'ul husna. Melalui nama-namanya yang indah. Ya, nama-namanya. Maka saya ada satu perkongsian dahulu saya buat adalah iaitu tentang Asmaul Husna, ya. Ini sangat penting. Maka dengan kita mengenal nama-nama Allah yang 99, ya, itu yang perlu kita hafal dan ingat. Sebenarnya menurut ulama adalah nama Allah banyak, tapi siapa yang menghafal 99 itu dan memahaminya dan menggunakannya dalam doa, insya-Allah itu akan menjadi asbab untuk dia menjadi ahli syurga. Jadi dengan mengenal nama Allah dan menghafalnya serta memahamkan diri kita dengan nama-nama tersebut dan beramal dengannya, itu menyebabkan nanti kita mudah untuk masuk syurga. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka yang kedua pada itu, kenal Allah melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah ada dua, ayat Qur'aniyah dengan ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah apa dia? Ayat dalam Al-Quran. Ayat dalam Quran, kalau tuan-puan lihat, kita disuruh mengenal Allah melalui ayat-ayat tersebut. Di antaranya adalah mengenal nikmat-nikmat Allah. Maka kalau tuan-puan nampak ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, tuan-puan, ayat-ayat tersebut adalah ayat yang memperlihatkan kepada kita fenomena alam. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ. Diajak kita. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Suruh kita melihat alam. Sebab itulah salah satu cara kita mengenal alam. Alam dinamakan alam sebab dia alam tu tanda. Daripada perkataan ilmu juga. Ilmu mengenal, kan? Mengetahui. Alam ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala mengenalkan dirinya kepada kita. Maka ada orang kenal Allah melalui sains, mungkin, kan? Kita tak nafikan. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya ingin masuk pada apa yang ada dalam buku. Kalau saya nak cerita pasal tu panjang pula nanti, sebab kita bedah buku. Maka di antara yang disebutkan oleh Syekh atau Ustaz Yasin Muhammad dalam buku ini adalah tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah ni perlu kita kenal dan kita cuba untuk menjadi di antara salah seorang daripadanya. Dan mereka itu siapa dia? Pertama adalah Allah mencintai al-muhsinin, iaitu al-muhsinin. Muhsinin iaitu orang-orang yang berbuat baik dalam keadaan yang terbaik. Dia buat the best dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mampu, yang terbaik dia buat, dia akan buat. Maka dalam solat dia cuba untuk yang terbaik, untuk meraih khusyuknya dan mengamalkan rukun dan syarat-syarat sah salat tersebut dijaga dengan baik. Ini muhsinin pertama. Saya tak ingin terangkan dengan detail, saya takut nanti ambil masa kita banyak sangat. Sebab ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan. Yang kedua adalah, iaitu Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Jadi kata ulama, tawabin adalah mensucikan diri mereka daripada dosa, daripada maksiat. Mutatahhirin adalah yang bersuci dari segi zahir, dari segi zahir. Maka dia jaga wuduknya, dia jaga mandinya, kan, wangi-wangiannya, ataupun penampilannya,
Ya, dikemas sebagaimana Rasulullah SAW punya penampilan yang menarik. Ya, ini semestinya seorang yang ingin meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ketiga adalah kata Allah lagi, Allah mencintai al-muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha semaksimal mungkin menghindarkan perkara-perkara yang membawa kepada melanggar perintah Allah Subhanahu, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berusaha. Ada jalan kepada kebaikan, dia cuba tempuh. Ada jalan kepada keburukan, dia cuba tutup. Ini orang yang bertakwa, sama ada secara zahir dia akan tutup perkara tersebut, dan juga adalah dari segi batinnya, iaitu hatinya dia juga tutup benda-benda yang boleh merosak keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ke berapa lagi? Yang keempat adalah Allah menyukai orang-orang yang sabirin, orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang teguh ketika dihadapkan dengan ujian, dan kita tahu pada saat sekarang ini kita dihadapkan dengan berbagai ujian. Oleh itu kita cuba untuk bersabar, insya-Allah setiap kesabaran itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala balasan yang bighairi hisab. Kita tak dapat jangkakan berapa akan kita dapat. Yang lain kita boleh jangkakan, tapi sabar, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah yang tentukan. Kita tahu yang pasti besar, hebat, dahsyat. Baik. Mumpun dikasih sekalian, yang kelima adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam Al-Quran bahawa dia mencintai orang-orang yang bertawakal. Orang bertawakal maknanya adalah orang yang menggantungkan harapan dan keinginannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, menggantungkan kejayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dia berlaku adil. Maka berlaku adillah, kata Rasulullah SAW, kepada bukan hanya kepada bawahan kita, kepada rakyat kita, tetapi juga adalah kepada anak-anak kita. Berlaku adillah. Berlaku adillah, sungguhnya orang yang berlaku adil ini aqrabul taqwa, kata Allah. Sangat dekat kepada orang bertakwa. Ingin meraih takwa, maka cubalah berlaku adil dalam kehidupan kita. Dan yang ketujuh adalah, sebagaimana kita sebut adalah wallahu yuhibbul mutahhirin. Orang suka untuk mensucikan diri tadi. Kita dah bincang pada poin kedua, tambahkan balik. Baik, yang ke-8 yang terakhir adalah Allah mencintai orang al-muqatilina fi sabilihi, orang-orang yang berperang di jalannya, orang-orang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia 8 golongan yang disebutkan oleh penulis di sini, dan itu berdasarkan ayat Al-Quran. Jadi ada 8 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak yang bahagian mana kita ni? Agak-agak kita di antara orang yang muhsinin ke? InsyaAllah. Ini semua muka baik-baik belaka ni. Muka-muka yang rajin buat kebaikan, insyaAllah. Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang melakukan ini. Kalau tak pun kita di antara orang yang bertaubat. Kita melakukan kesilapan, kita cepat-cepat kembali ke pangkal jalan. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, sebagaimana penulis menyebutkan 8 golongan orang-orang yang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga menyebutkan tentang ada 10 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu mengenal ini supaya apa? Kita jangan sampai termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Jadi kadang-kadang menghindar yang dibenci oleh Allah membantu kita untuk meraih cintanya, kasih sayangnya. Seperti itulah Kalau nak mendapatkan cinta ibu bapa kita, kasih sayang ibu bapa kita, apa yang dilarang, jangan buat. InsyaAllah mak ayah kita sayang kat kita. Masalahnya, apa yang dilarang tu yang dibuat.
sakit hati mak ayah jadi dia. Ha, kalau tak sabar mak ayah dia mungkin terbang dah kaki ke muka dia. Wa iyadzubillah min zalik. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian, boleh kita lanjutkan ni? Kita dah pukul 10.36. Saya macam tak santai dah jadi dia. Pantas-pantas je. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita ada beberapa orang. Baik. Ya. Terima kasih Haji Basyah yang dapat merengkaskan iaitu adanya 8 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terima kasih. Boleh kita sambung berkaitan dengan 10 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh insya-Allah Kak Rubia Said terlewat Ustaz. Tak apa Kak Kak boleh nanti tengok record dia Okey. Kak Mariani, insya-Allah okey je Ustaz. So kita continue Belum ngantuk lagi saya tengok tuan-puan semangat pun hilang ngantuk saya Jazakumullah khairan katsiran. Baik, kita sambung. Iaitu tentang 10 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting kita ketahui sebab apa? Mengenal yang dibenci membantu kita untuk menjadi orang yang dikasihi, orang yang disayangi. Maka dalam Al-Quran ada 10 golongan. Diringkaskan 10 golongan itu adalah pertama, Allah tak suka orang-orang mu'tadin nama dia. Orang mu'tadin apa dia itu? Orang-orang yang melampaui batas, berlebihan. Ya. Kalau marah berlebihan. Ya. Kalau apa nama itu? Benci berlebihan. Jangan. Kita kena tahu had-had dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengingatkan kita, apabila kamu ingin membalas, balaslah dengan yang seumpamanya. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang melampaui batas. Kawal diri kita dengan membuat sesuatu mengikut ukuran dia. Jadi ketika kita mengawal diri kita daripada melampau, sebenarnya kita sedang berlaku adil. Ya. Tak melampau, maknanya kita berlaku adil. Meletakkan sesuai dengan portion dia, sesuai dengan kedudukannya. Ini adil lah tu. Jadi kita kenal lawan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kenal apa yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala membenci iaitu al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerosakan. Orang-orang yang buat kerosakan adalah orang yang cari masalah je. Ya. Kadang-kadang suasana dah tenang jadi bergaduh jadi dia. Orang dah berbaik-baikan, lepas tu sebab dia datang pecah belah balik. Cerai-berai balik, ya kan? Jangan. Kita hendaklah seperti lebah. Dalam tadabbur surah An-Nahl kita mengambil pengajaran. Lebah adalah di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pergi mana pun dia tak akan patahkan dahan, dia tak akan rosakkan bunga, dia tak akan keruhkan air. Dia pergi, dia ambil apa yang sepatutnya tanpa merosakkan. Inilah pribadi mukmin yang benar. Pribadi yang mendamaikan, pribadi yang menyebabkan suasana makin tentram. Ini mukmin yang sebenarnya. Dan Rasulullah pun mengingatkan, Muslim itu siapa? Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, min yadihi wa lisanihi. Orang yang selamat Muslim yang lain daripada tangannya dan juga daripada lidahnya. Ini Muslim yang baik. Oleh itu tuan-puan dan kasih sekalian, jadilah orang-orang yang bukan mufsidin tapi jadi muslihin. Nanti ada muslihin orang yang berusaha untuk memperbaiki, memperbaiki. Baik, yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala benci terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir Allah benci. Ya. Allah benci juga yang keempat adalah orang-orang zalim. Orang-orang zalim dalam Al-Quran kadang-kadang bermaksud adalah orang-orang yang syirik. Itu zalim yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim.
Zalim termasuk adalah zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri apa dia? Kebaikan yang sepatutnya kita lakukan tapi kita tak buat. Maka kita tercicir dari melakukan itu, dan setiap kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan adalah kebaikan untuk kita. Contohlah sekarang tuan-tuan puasa 6 ya kan. Ini baik untuk kita. Tapi kita tak buat. Zalim kat diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Keusahalah untuk mengadakan atau menunaikan puasa 6 pada bulan Syawal. Baik, tuan-tuan dan kasih sekalian, yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai atau membenci al-khainin, orang-orang berkhianat, orang-orang pecah amanah. Apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan, maka dia langgar, ya. Dia pecah, dia salah gunakan. Jangan amanah yang Allah bagi pada kita, kita jaga dengan baik-baik, Maka pada kuliah, tadabbur surah An-Nahl, amanah paling besar selain daripada amanah iman dan itu semua, apa amanah yang Allah bagi pada kita? Itu adalah hurriyatut takhir, ya. Amanah memilih, ya. Setiap pilihan kita itu sangat penting bagi diri kita. Maka jaga, ya, pilihan apa yang kita buat dalam harian kita. Setiap pilihan akan menentukan siapa kita dan bagaimana kita selanjutnya. Ya. Ahlan wa sahlan Datin Jamaliah. Dah puasa esok hari keempat. Masya Allah. Tahniah Datin Jamaliah. Dah hari keempat dah besok. Maknanya dah 3 hari. Ya. Kita mula dah 2 hari bulan Syawal lagi tu kan. Sekarang masuk 5. Apa-apa. Ya. 5. Ya. Esok insyaAllah. Baik. Kita sambung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai ataupun membenci orang-orang yang khianat. Di antaranya lagi adalah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengingatkan Allah membenci orang-orang liman yajharu bisu'i minal qaul. Ya. Orang-orang yang menzahirkan kata-kata buruk. Ya. Menzahirkan kata-kata buruk ini ulama mempunyai beberapa pendapat, tuan-tuan dan sekalian, di antaranya adalah yaitu orang-orang yang doanya, doa yang buruk-buruk tersebut diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ataupun perkara-perkara yang tak baik itu dia hebah-hebahkan, dia cerita-cerita. Ya, Allah sebenarnya tak suka benda-benda buruk ini di highlight, ya. Ketahuilah tuan-puan, pada zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi, benda-benda buruk ini yang selalu mewarnai media sosial. Yang menyebabkan apa tuan-puan dan kawan, kita tak nampak kebaikan lagi dah. Ketika kita tak nampak kebaikan tuan-puan, kita merasa depression tuan-puan. Kita merasa tertekan bahwasanya orang jahat je lah di muka bumi ni. Ketahuilah tuan-puan dan kawan sekalian, menzahirkan benda-benda buruk yang tidak berada pada kadar yang patutnya, dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, ini dia. Dalam tafsir tuan-puan boleh lihat lebih lanjut mengenai menzahirkan kata-kata buruk ini. Baik. Tuan-puan, yang ketujuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala membenci al-musrifin. Musrifin adalah orang-orang yang berlebihan. Mu'tadin tadi melampaui batas. Musrifin ini berlebihan dalam arti kata adalah berlebih daripada yang patutnya. Berfoya-foya, makan lebih, minum lebih, tidur lebih, ya kan? Belanja lebih. Ini semua adalah musrifin. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi itu dia. Dan yang ke-8 adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada mustakbirin. Apa nama mustakbirin? Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam Al-Quran la yuhibbu al-farihin. Ya. Farihin tuan-puan dikasih sekalian, dalam Al-Quran banyakannya ya mengarah kepada gembira yang negatif. Gembira apa dia tuan-puan? Gembira yang menyebabkan orang itu berdosa selepas itu. Itu farah. Ya, minta maaf kalau siapa nama farah. Tapi penggunaan itu dalam Al-Quran. Tapi ada dalam Al-Quran tuan-puan menggunakan gembira ini pada
penggunaan yang positif. Kalau tak silap saya dalam surah Yunus, oleh demikian maka bergembiralah orang-orang yang beriman. Ya, ada. Tapi farihin yang dimaksudkanlah gembira yang menyebabkan orang lupa diri. Orang tak ingat kepada batasan-batasan tadi tu. Menyebabkan dia nanti sama ada musrifin, melakukan sesuatu yang berlebihan, ataupun bahkan boleh sampai mu'tadin, ya, melampau. Ya. Maka, saudara fillah yang dikasihi sekalian, gembira yang melupakan diri ini kawal. Jangan sampai. Kita dalam gembira tersebut kita ingat batasnya. Ketahuilah saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita dalam hari raya sekarang lah kan. Gembira-gembira ya kan. Jangan gembira lupa digembiralah pada batas-batasnya. Ya. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan bahawa dia tidak menyukai orang mukhtalin fakhur. Seperti dalam surah Al-Isra dengan surah Luqman, saya rasa, ya, mukhtalin fakhur, ya. Orang yang sombong lagi angkuh, ya. Mukhtalin fakhur ini ada beberapa tafsirannya sebenarnya, tapi adalah itu orang yang bangga diri, ya, bangga diri. Beza dengan sombong, sombong asalnya adalah menolak kebenaran, ya, dan meremehkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Ini adalah mukhtalin fakhur, ini adalah orang sombong angkuh. Biasanya dari segi iaitu pergerakan, dari segi cara berjalan, ya. Dari segi fizikal dia, mustakbirin tadi adalah dari segi hati dia, sombong, angkuh, dia rasa hebat. Ini namanya mustakbirin. Mukhtalin fakhur dari segi pergerakannya, cara berjalan, cara dia bercakap, cara dia. Ada orang seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Baik, tuan-tuan dikasihi sekalian. Kita ada 10, ya, perkara yang disebutkan di sini. Ada yang masih stay dengan saya? Nampak kita masih ada 59 orang atau 58 orang, ya. Terakhir kita bincang tentang apa? 10 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahuilah dengan menghindarkan diri daripada perkara yang dibenci oleh Allah ini, kita sebenarnya meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya hanya meringkaskan sikit. Saya tak akan bincang banyak. Saya hanya menyebutkan beberapa poin yang disebutkan oleh penulis di sini berdasarkan Al-Quran adalah tentang cinta dalam kisah Nabi Yusuf. Ya. Ringkasnya, kata beliau, tuan-tuan, dalam kisah Nabi Yusuf, tuan-tuan, ada 2 jenis cinta. Pertama adalah cinta abawi, ya, iaitu cinta ibu bapa, ya. Cinta seorang ayah kepada anaknya. Iaitu cinta siapa dia tu? Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Yang mana seorang ibu bapa kadang-kadang tanpa sengaja, ya, tanpa terasa terlebih cintanya kepada salah seorang anaknya. Itu tak dapat dihindarkan, ya. Maka Allah menjelaskan bahwasanya cinta abawi ini kerapnya tak disedari. Tak disedari. Maka kalau kita boleh, kita cuba kawal itu. Jangan sampai dia nampak sangat, ketara sangat. Kita tahu anak-anak kita ini ada yang lebih kita sukai, ada yang kita sayangi, tapi jangan tonjolkan sangat. Maka di antara, ingat kalau Rasulullah kita cakap tadi apa? Berlaku adillah terhadap anak-anak kamu, kan? Jangan tunjukkan sangat. Sayang semualah, ya. Baik, tuan-puan, ya. Yang kedua dia kata adalah ada satu lagi namanya hubbun atifi. Hubbun abawi dan hubbun atifi. Itu cinta romantis, cinta yang sensitif. Itu siapa tu? Cinta Yusuf atau percintaan Yusuf dengan Imra'atul Aziz. Saya tak berani cakap Zulaikha, tuan-tuan, sebab Zulaikha itu sebenarnya riwayat-riwayat Israiliyat, kita adalah kita bahawa perempuan
iaitu isteri Al-Aziz jatuh cinta dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Cinta perempuan ini tak terkawal, ya, sehingga membawa kepada banyak kerosakan. Kerosakan pada Yusuf sendiri, kerosakan pada dirinya sendiri sampai melukai, menyusahkan orang lah. Kadang-kadang hubbun atifi ini boleh membawa seperti itu, ya. Nah, ini di antara yang dibincangkan dalam buku ini, membincangkan tentang siapa dia tu? Cinta dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dan di antara yang dijelaskan lagi tuan-puan dan puan, ringkasnya adalah bagaimana cara nak meraih cinta Allah dan Rasulnya. Ya, saya sebenarnya nak bincang juga bahagian ini, ya, tetapi nampaknya masa yang tidak sesuai, ya. Sekarang kita dah pukul 10.52 dalam jam saya, maka saya hanya menyebutkan tajuk ini untuk mungkin ada masa nanti kita boleh sambung lagi insya-Allah, Dan di antara yang disebutkan juga sebenarnya adalah iaitu, ya, bagaimana, ya, kita mencintai sesama manusia kerana Allah, cinta sesama kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini perlu. Jadi manifestasi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya adalah mencintai sesama kita lillah, karena Allah, au fillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, inilah sedikit sebanyak isi daripada buku yang kita jadikan bicara kita, perbualan kita hari ini. Serius nampak, tuan-puan dikasihi sekalian, macam mana? Ya, kita dah sampai. Haji Basyah, terima kasih atas ringkasannya. Ya, cinta dalam kisah Nabi Yusuf adalah cinta ibu bapa atau cinta abawi nama dia. Cinta juga adalah ada cinta romantis, hubbu atifi, betul, Kak Rahimah, masya-Allah, ya. Terima kasih, ya. Cinta atifi, tuan-puan dan sekalian, apabila tidak dipandu dengan cinta kerana Allah, dia boleh membawa kepada kerosakan. Maka sangat penting sebenarnya tajuk akhir iaitu mencintai sesama kerana Allah, ya. Kita kena melandasi cinta kita kepada makhluk, kepada sesiapa itu mesti kerana Allah. Maka salah satu kata Rasulullah SAW, orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang ada 3 sifat ini, maka dia orang yang mendapatkan manisnya iman. Apa dia yang pertamanya adalah, iaitu ayyakunallahu wa rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iaitu dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dibanding yang lain. Maka cintanya pada Allah dan Rasul tak boleh nak digambarkan dan tak boleh dibandingkan yang lain. Jauh, ya. Maka sehingga kesannya apa dia? Bahawa dia tidak mencintai seseorang melainkan kerana Allah dan Rasulnya. Itu perkara kedua yang akan merasakan manisnya. Kalau kita ada nilai itu dalam diri kita, barulah iman tu bermakna, ya. Saya sayang pasangan saya kerana Allah, ya. Saya sayang anak-anak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah suruh, ya kan? Salah satu nikmat Allah, satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya tidak menyayanginya? Sehingga orang yang kena Allah nanti, tuan-puan, memang merasakan limpah ruah kasih sayang tersebut. Ya. Dia tidak membatasi kasih sayang tersebut. Dia akan berikan. Dan ingat, tuan-puan dan kasih sekalian, kasih sayang tak ada batasnya. Ya. Kasih sayang sangat luas, ya. Jangan kita hadkan kasih sayang antara suami isteri saja, ya kan. Saya sayang pada anak-anak saya, kasih sayang sangat luas. Kasih sayang benar nanti apabila kita dapat melimpahkan kasih sayang itu kepada setiap yang ada di sekeliling kita, maka kita berusaha untuk menyelamatkan mereka daripada, ya, kesyirikan, daripada kemungkaran. Sebab apa? Kerana sayang kita. Ya. Jadi
landaskan pada kasih sayang. Dan tanda orang mendapatkan manis iman, kata Rasulullah pada itu, bahawa dia benci kalau dia kembali terjerumus pada kekafiran. Maka dia merasa terkilan sangat kalau balik kepada benda yang tak baik yang pernah dia buat. Ya, maka dia cuba untuk tahan diri dia. Dia tak akan melakukan kemungkaran yang dulu dia pernah buat. Cukup dulu. Khalas, saya tak nak mengulang lagi. Ini sifat daripada orang yang akan mendapatkan manusia iman. Kalau tuan-puan ada sifat seperti itu, barulah ya Allah. Iman itu bermakna dalam diri kita. Ingat, iman itu ada rasa dia. Zauk, kata orang Arab. Itu ada rasa dia, tuan. Rasanya adalah manis. Kalau manis, tuan-puan tahu bahwa kalau kita makan manis, kita nak makan lagi kan. Nak makan lagi. Sampai kencing manis. Ya. Masya Allah, Kak Rubiah, Kak Wan mencintai sama kerana Allah dan Rasulnya ya. Ya, terima kasih Ustaz, Masya Allah. Tak perasan sifat-sifat cinta manusia Ustaz. Cinta yang luhur semua menuju kerana Allah. Ya betul. Ini yang benar nanti. Kita kadang-kadang nanti nama dia tuan-puan di antara suami isteri kasih sayang itu namakan mawaddah, kan? Mawaddah. Mawaddah ini merupakan sebahagian daripada hub itu sendiri. Ada kasih sayang itu sendiri. Ya. Dia sebenarnya mukaddimah kepada hub yang hakiki tersebut. Hub ini dia lahir terakhir nanti. Ya. Apabila sudah melalui fasa-fasa yang besar, baru kita akan rasakan cinta tersebut. Cinta yang hakiki. Yang kadang-kadang tidak dapat dinilai dengan sesuatu. Ya. Kau orang kata kenapa awak boleh bertahan lagi dengan orang tersebut, kan? Dia ada lain lagi, dia lain. Baik tuan-puan kasihan, serius pula kita gini, kan? Padahal cerita romantis, cerita cinta. Kak Hawa, sama-sama Kak Hawa ya. Saya sayang semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya sayang murid-murid saya sayang kenalan-kenalan saya, sahabat-sahabat saya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan kasih sayang kerana Allah ini kita akan dipertemukan lagi di akhirat dalam keadaan Allah sayang dan redha pada kita semua insya-Allah. Baik, terima kasih pada tuan-puan dan kasih sekalian yang sudi mendengar saya sampai ke pukul 11 ni. Saya ingat dalam setengah jam saja atau 45 minit. Nampaknya nak dekat 1 jam dah kita menyembang berbicara. Sebabkan buku ini yang cukup menarik. Sama-sama Tuan Azam Kak Zarina, sama-sama Kak ya. Jazakillah khairan kathiran. Kita jumpa lagi insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian kita pada malam ini. Kita tengok besok kalau sekiranya ada kesempatan saya sempat nak membaca, saya akan cuba untuk berkongsi dengan tuan-puan buku yang lain pula. Ya, good night ya Datin Jamalia, Kak Rahimah Osman selamat tidur nyenyak Kak Noraini Abdul Majid masya-Allah. Terima kasih Kak N jazakillah. Dan ada juga Kak Nur Aini. Ini beza Kak Nap ada juga. Masya Allah Kak Nik Naimah daripada Bangsa pun ada. Terima kasih kepada semua. Hari ini kita dalam lingkungan 60 orang Kak Tasnim wa iyaki jazakillah alhamdulillah Haja Basyah juadah bicara cinta malam ini menarik. Alhamdulillah, syukran jazilan, terima kasih Kak Intan. Is juga sama, selamat hari raya Is mohon maaf saya dan batin. Kirim salam Kak mak ayah Is Kak Nurul, apa cerita Kak Nurul Nurul adik Is, lama dah tak tahu cerita dia ya Kak Wan, terima kasih. Oh, Kak Nuliza ada ke? Saya ingat Kak Nuliza tak ada hari ni. Malam ni ternyata Kak Nuliza maintain ada bersama kita, ada dalam sesi tadabbur dan ada juga dalam sesi bicara buku kita ini. Dan Tuan Haji Yaakob, hero kita ni yang tak pernah luput daripada majlis ilmu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dan kasih sayangnya, dan dipermudahkan kita untuk masuk ke dalam syurganya insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
Jazakumullah khairan katsiran. Dan ila liqa, kita jumpa lagi. Kalau ada kesempatan malam besok saya akan live lagi, ya. Kalau tak kita tengok malam selanjutnya, ya. Tapi jangan lupa, ya, kita ada tadabbur surah An-Nahl pada hari Jumaat pukul berapa? Pukul 8.30 sampai 9.30 pagi, ya. Selamat malam Kak Nurliza, ya. Sama-sama. Kak Nur Aziah, ya. Terima kasih Kak. Jaza wa iyyaki insyaallah. Kak Maryani. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.